tentang mendoakan kepada orang-orang yang jual beli dalam masjid. Ma'arbahallahu tijaratan, semoga Allah tak berikan keuntungan kepada perniagaanmu. Maknanya, itu yang saya katakan, bahkan doa itu kita dapat pahala pula. Biasanya doa kepada tak baik kepada orang tak boleh, tapi dalam hal ini boleh. Kerana apa? Sebab dia buat di tempat yang tak dibenarkan, iaitu masjid. Begitu juga bagi orang yang mencari barangnya yang hilang. Nah, taman azan. Kami meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Law ya'lamu an-nasu ma fil nida'i was-saff al-awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu." Artinya, seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada seruan azan dan saf awal, lalu mereka tiada dapat untuk memperolehinya melainkan dengan berebut, nescaya mereka akan berebut. Riwayat Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan wa lahu muratun hatta la yasma'u ta'zin." Artinya, jika diserukan azan untuk bersolat, syaitan akan lari dengan terkentut-kentut sampai dia tidak mendengar azan itu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Muawiyah katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-muazzinuna atwalun nasi ahnaqan yaumal qiyamah." Artinya, para muazzin, yakni tukang bank, adalah orang-orang yang paling panjang tengkuknya nanti di hari kiamat. Riwayat Muslim. Yakni ternyata orangnya tinggi dan mudah dilihat ramai, dan ini adalah suatu keistimewaan bagi tukang bank dari yang lain-lainnya. Wallahu a'lam. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La yasma'u mada sautin mu'azili jinnu wala insun wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah." Artinya, tidak mendengarkan kawan suara muazzin, jin atau manusia atau apa sahaja melainkan ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Riwayat Bukhari. Hadis-hadis tentang keutamaan muazzin itu ada banyak sekali. Para sahabat kami berbeza pendapat tentang azan dan imamah, yakni menjadi muazzin dan menjadi imam. Mana satu yang lebih utama, yakni afdal. Ada 4 wajah yang asal, iaitu azan lebih utama, kedua imamah, ketiga sama keutamaannya, keempat jika diketahui diri orang itu dapat menyempurnakan hak-hak imam dan terkumpul padanya semua syarat, maka ketika itu menjadi imam lebih utama. Kalau tidak, maka tukang azan lebih utama. Ketahuilah, lafaz azan itu memang sudah terkenal dan terjib, yakni mengulangi lafaznya adalah sunat dalam mazhab kita, iaitu apabila muazzin itu menyerukan azan dengan suara yang tinggi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yakni Allah Maha Besar. Kemudian dia mengatakan dengan perlahan-lahan dengan mendengarkan dirinya dan orang-orang di sisinya saja bacaan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad itu utusan Allah. Kemudian barulah dia menyerukan sekali lagi dengan suara keras, iaitu asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Dan tasbih juga sunat dalam mazhab kami, iaitu hendaklah dia menyatakan pada azan subuh saja sesudah selesai dari seruan hayya 'alal falah, bacaan as-salatu khairun minan naum 2 kali, yakni sembahyang itu adalah lebih baik dari tidur. Ada banyak hadis yang menganjurkan membawa tarjih dan tasbih dan ia masyhur. Dan ketahuilah bahawasanya jika dia meninggalkan tarjih dan tasbih, sah juga azannya, cuma dia meninggalkan yang afdal saja. Tidak sah azan kanak-kanak yang belum mumayyiz, yakni yang belum dapat membezakan. Begitu pula azan orang perempuan dan orang kafir, tetapi sah azan kanak-kanak yang mumayyiz. Jika sekiranya orang kafir berazan dan mengucapkan kedua kalimah syahadah, berarti dia telah memeluk agama Islam menurut mazhab yang sahih yang terpilih. Berkata setengah sahabat kami, belum dikira masuk Islam dan tidak ada khilaf bahawa azannya tidak sah, sebab bila dia mula-mula menyerukan azan itu belum dihukum menjadi Muslim. Dalam bab ini ada banyak cabang hukum yang dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh dan bukan di sini tempat perbincangannya. Nah, jadi ini adalah mengenai azan. Azan itu adalah merupakan fadilah yang besar. Sehingga kan dikatakan lau ya'lamun nasu ma fin nida, kalau orang tahu apa yang ada dalam azan. Demikian para ulama memberikan perhatian yang khusus kepada azan, baik itu yang muadzin ataupun orang yang mendengar azan. Muadzinnya diberikan ganjaran, di antaranya apa?
dipandang ketengkuknya pada yaumul qiyamah, iaitu orang yang paling menonjol di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang azan. Demikian sehingga berbeza pendapat yang mana yang bagus dan afdal. Sebab itu di antara pendapat mengatakan orang yang azan ini tak boleh mengambil upah kerana dia sudah mendapatkan ganjaran besar. Akan tetapi kerana suasana keadaan zaman, maka hari ini diberikan mungkin allowance dan sebagainya, ihtiyatan daripada para salaf kita, khususnya dari keluarga Ba'alawi, mereka membayar duit bukan kerana lawungan azannya, akan tetapi tugasnya di dalam masjid. Contohnya saya bayar gaji kerana menjaga alat untuk membesar suara dan sebagainya. Itu gaji, bukan kerana lawungan azan sebab dia terlalu mahal untuk dibayar nilainya. Demikian kalau tahu orang itu apa yang berada azan, fadilat azan. Sebab itu para sahabat dulu apabila dengar azan, mereka sudah melupakan selain daripada apa saja dikerjakan akan ditinggalkan. Hatta ketika benar mereka bersawah atau mereka mencangkul, kalau cangkul itu berada di depan ketika laungan Allahu Akbar, akan dilepaskan tanpa diangkat. Kalau sekiranya di belakang sebelum jatuhkan, maka kalau ada Allahu Akbar dengar suara Bilal, ketika itu dia akan lepaskan sehingga jatuh ke belakang, tak berani untuk nak dijatuhkan ke hadapan. Apa begitu? Memahami akan kelebihan daripada azan. Dan kalau orang itu tahu daripada kelebihan azan dan saf awal, pastilah kata baginda Rasulullah SAW, mereka itu akan berebut-rebut untuk nak mendapatkannya, sampai bergaduh kalau nak dapatkan daripada mendengar azan dan juga daripada mendapatkan saf awal. Azan di antara satu sebab yang menyebabkan syaitan lari. Sebab tu orang yang masuk rumah pun disunahkan kepada dia azan. Kalau rumah yang baru dan sebagainya, azan. Supaya apa? Syaitan itu lari. Sebab itu juga bagi orang yang dapat anak, diazankan. Supaya apa? Jauh dari gangguan syaitan. Selain yang penting adalah untuk mendengarkan dia dengan kalimat-kalimat membesarkan Allah dan syahadah, serta seruan salat dan kafalah, iaitu kejayaan kepada anak yang baru dilahirkan, kerana anak yang dilahirkan anggota yang pertama berfungsi adalah pendengarannya. Jadi ini adalah yang penting. Dan ada ilmu yang mesti dipelajari oleh seorang yang azan. Ini kadang-kadang ni orang kurang perhatian tentang muadzin. Siapa pun bolehlah, dia kena ada ilmu tentang azan. Sebab tu kadang-kadang orang azan, kadang-kadang ada yang tak betul. Contohnya wa tu masih diadakan lagi. Sedangkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, tak perlu ada waw lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang tu Muhammadur pun ada yang tak betul. Ini orang azan perlu juga belajar dan ada ilmunya. Kalau tidak, imam wajib azan, kemudian imam qamah, kemudian jadi imam, dia jamak semua sekali. Boleh. Sebab apa? Bimbang. Nanti azan tak betul. Di antara yang disunatkan kepada azan itu adalah yang disebutkan tadi, iaitu apa? Jadi yang di itu tarjih, contohnya tarjih, iaitu apabila kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak? Kemudian sebelum dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, dan sebelum dia asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebut sendiri. Oh, asyhadu an la ilaha illallah. Dah sebut yang tadi, dah tarjih lah tadi tu. Yang dua tu dah sebut dah sebelum tu. Ini disunahkan, tak sebut pun sah. Cuma kalau memahami, nak ambil fadilat itu. Itu tarjih dia panggil. Satu kisah seorang budak yang dia bertaubat. Dia pun Masya Allah nak pergi masjid. Kebetulan masjid tu biasanya orang datang lambat. Dia lah orang yang paling cepat. Baru bertaubat, baru berubah. Tak ada orang kata, pergi atas cepat.
Sudah ada macam mana tak pandai azan. Dia kata tak apa, ada tulis. Kita kan biasa begitu, ada tulis. Atas surah-surah pun kadang-kadang kat depan. So ada Islamiyah sejadah besar kat depan tu. Ya Allah, pagi-pagi Jumaat, Alif Lam Mim Tanzilul Kitab. Tengok kita baca itu. Dia tengok blackout. Apa tahu dia. Kan ada berlaku. Sudahlah, macam mana ni tukar Bismillah, Allahu Ahad. Ini azan. Kata tak buat tulis, dia pun tengok. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kali kan? Dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali. Kamu dua kali sebut. Tapi rupanya ada kelebihannya. Sebab apa? Masa dia lepas azan tu, masjid tu penuh orang. Sebenarnya tahu siapa azan? Ada hikmah juga. Penuh punya masjid ada juga. Maknanya begitu. Orang yang azan pun mesti ada ilmu juga. Dan orang yang azan, jangan ingat dia terlepas dari gangguan syaitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syaitan lagi dah. Bila ikhlas tak? Syaitan dia kata, sedap lagi, sedap disuruh kamu Allah. Yes. Itu pun daripada niat nak panggil orang untuk solat, dah niat untuk nak bangga kepada suara kita. Nampak tak? Habiskan jalan. Jangan ingat syaitan juga tak tinggalkan untuk kita dalam diri kita itu. Walaupun pada hakikatnya atau disebutkan syaitan itu akan lari terkentut-kentut. Memang betul. Gitu kan. Jadi itu di antaranya yang disebutkan orang kafir tak boleh untuk azan. Budak-budak yang belum memayis, sedap suaranya tapi tak memayis. Memayis ini nanti kita akan sebutkan memayis, iaitu yang mana dia boleh uruskan diri dia boleh istinja sendiri. Dia tahu yang mana yang betul, yang salah, yang panas, yang sejuk. Jadi memayis. Tapi kalau dia tak tahu apa-apa, masih dicebok oleh ibu dan ayah dia dan sebagainya, tapi dia suara sedap, dia hafal. Sebab orang budak-budak kadang-kadang cepat menghafal dan sebagainya. So azan tak sah azan dia. Kalau dia azan habis, kena azan balik semula. Gitu. Orang perempuan lagi tak boleh mengubah azan. Yang memang suara sedap punya. Memang ramai orang datang. Tapi tak sah azannya juga. Bahkan ketika itu suaranya menjadi aurat. Mana dia berdosa ketika itu kerana melaungkan. Walaupun dari segi sudut laungan dia itu adalah hak laungan daripada kalimat-kalimat yang suci. Tapi oleh kerana dianya adalah menyebabkan orang mendengar, tertarik dan juga itu, maka dia menjadi aurat kepada orang perempuan. Allah Ta'ala alam. Itu di antara adab dan juga di antara hukum-hukum daripada azan. Kata Imam Nawawi, kalau dah dibahaskan dari segi sudutnya memang panjang, tapi itu di dalam kitab fiqh nanti insya-Allah kita akan mendalaminya insya-Allah. Cuma yang kita nak peringatkan, kalaulah kita pergi satu tempat atau kita kat rumah, kita dah lambat, kita balik baru sampai, kita nak bangunkan dirikan solat, kita dituntut untuk azan dulu. Kemudian nanti iqamat, kemudian solat lah. Kita kadang-kadang tak sedar kita iqamat terus kan. Kita rugi fadilah azan. Lepas tu kata, kalau ta'ala mumafi tidak, kalau kamu tahu apa itu azan, maknanya kalau kamu dah lepas azan itu, azan. Dan juga di antara tempat yang sunatkan seseorang itu azan adalah apabila seseorang itu bermusafir. Saudara kita, keluarga kita musafir, cepat jauh, dia pun bidak dengan kita, berpisah dengan kita. Assalamualaikum, saya nak pergi musafir, ni yang semua. Dia pun jalan, kita dah tinggal Quran jangan nak kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan azan itu untuk mengiringi kepada pemergian daripada keluarga, sahabat atau orang yang kita kasihi itu pergi. Itu disunahkan kepada kita. Tapi kita jarang nak buat begitu kan. Cuba buat, tengok orang berpelik, sebenarnya buat. Biasanya juga orang yang tahu itu, dia pesan kepada kawan dia, nanti saya pergi azan ni. Apalagi tujuannya dakwah, apalagi tujuannya adalah untuk ilmu. Azan. Betul dulu orang kalau pergi haji kan, orang tak airport tu azan. Memang betul lah perbuatan mereka tu betul, balik daripada hadis baginda Rasulullah. Betul, amalannya benar. Kalau kita azan tidak angkat suara, Sudah memadai. Tak mestinya mesti azan itu untuk didengarkan oleh orang lain. Kalau kita di rumah, contohnya sendiri boleh. Kalau di orang pergi, kita pun sendiri-sendiri. Tak perlulah kita, nanti orang memang akan pelik lah pula. Ni apa hal
Sebab orang tak semuanya tahu sebab-sebab kita azan. Jadi untuk memadai mana azan ni untuk kita dengar sendiri sudah memadai. Wallahu ta'ala. Nah. Kalau kita azan dalam yang ke atas. Okey. Azan di dalam itu tidak ada waris daripada hadis, tidak. Cuma ini ada di antara amalan-amalan yang dibuat oleh sebahagian orang dengan berhujjah atau menyatakan ketika dilahirkan dia azan, maka di akhir umurnya juga ditutup dengan azan. Tapi sebenarnya kalau kata pasal hadis riwayat tidak ada. Nah, sama. Wallahu ta'ala alam. Nah, fadal. مولاي صل وسلم دائما أبدا على